Debat. Majlis mempersilakan. Punya pengumuman. Ada pengumuman. Sebelum itu diumumkan ada pengurus Ustaz Samsul meminta saya sedikit membaca maklumat dengan baik-baik. Pada malam yang berbahagia ini, kehadiran saudara Samsul Debat turut diiringi oleh sahabat beliau yang hadir dari Melaka dan Seremban, yaitu sahabat SSD atau Saudara Syamsul Debat, kru saudara Samsul Debat. Maka kepada sesiapa yang satu berminat untuk mendapatkan barang-barangan sunnah seperti minyak wangi, madu, habatus sauda, kurma, kismis dan sebagainya. Yang kedua, menyertai rombongan umrah bagi musim 1440 Hijrah bersama saudara Samsul Debat dan beberapa personality selebriti tanah air menerusi KRS Travel dan HB Travel. Yang ketiga, menyumbang kepada dana wakaf pembinaan dan operasi dakwah bagi Pusat Pengajian Al-Quran Miftahul Jannah di Al-Star Kedah dan di Klang Selangor. B. Pusat Tarbiyah Unais PTU di Bandar Laguna Merbok, Sungai Tani Kedah. Maka bolehlah menyumbang kepada tabung-tabung yang akan sampai kepada jemaah yang hadir pada malam ini. Maka datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, adalah lawa singgah ke bot yang dibuka di belakang masjid ini. Sekian dan terima kasih. Itu dia pengumuman yang saya bacakan daripada pembantu beliau. Sekali lagi saya menjemput dan persilakan saudara Samsul Debat untuk menyampaikan ceramah. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara yang bahagia, tuan pengerusi masjid, tuan imam, imam 1, imam 2, imam 3 kalau ada, barisan jawatankuasa masjid Azizur Rahman Kimanis, kepimpinan-kepimpinan tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir pada malam ini, tok-tok ketua, ketua kampung, pengulu, ketua-ketua lorong, tok-tok ketua adat dan asatizah, guru-guru, tuan-tuan guru yang berkesempatan hadir pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya pada malam ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu yang sememangnya dituntut kita berada di dalamnya. Sebab pernah satu soalan ditanya oleh sahabat yang bernama Hanzalah radhiyallahu anhu. Dia bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, bagaimanakah keadaannya kami ini? Bagaimanakah kami ini ingin keluar daripada kelekaan dan kelalaian dunia? Tatkala kami berada bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila beliau cerita tentang syurga, kami terus terbayang syurga. Tapi bila cerita pasal neraka pula terbayang sesaan api neraka. Tetapi tatkala
baginda Rasulullah SAW jauh daripada kami kembali leka dan lalai dengan suami, dengan isteri, dengan anak-anak, dengan dunia. Jadi bagaimanakah kaedah dan caranya? Maka apakah pesan baginda Rasulullah SAW? Maka baginda berpesan, perbanyakkanlah menyertai halaqah zikrullah. Halaqah zikrullah ini maknanya menyertai majlis-majlis yang menyebabkan kita ingat kepada Allah. Malam ni datang bukan sebab nak tengok Syamsul debat, tapi datang sebab kerana Allah mudah-mudahan. Saya tak boleh tolak ceramah dekat Masjid Azizur Rahman ni sebab saya difahamkan jemaah subuhnya pun macam ni lah ramainya. Oh, apa? Macam tu peranjat tu. Maknanya dalam proses lah tu. Kan? InsyaAllah. Jadi kita berada dalam majlis zikrullah, majlis ingat Allah. Semua penceramah yang datang ke masjid ni cerita pasal ingat Allah, cerita pasal kasih dan sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada cerita lain. Itulah ceritanya. Baik Maulud, baik Mal Hijrah, baik Nisfu Syakban, baik Rejab, tiap-tiap kali ceramah itulah dia watak utamanya. Wahai bila cerita tentang korban pun, cerita pasal Nabi Ibrahim, cerita pasal Nabi Ismail, akhirnya kita cerita juga macam mana pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa target kita malam ini? Target kita malam ni kita membawa semangat perubahan, berubah kita supaya lebih sayang kepada Allah, lebih cinta kepada Allah dan Rasulullah, berubah perangai sikap kita. Itu sebab Nabi pesan dulu, sesungguhnya selepas hijrah ini tidak ada hijrah lagi, Nabi kata. Hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah dah tak ada lagi dah hijrah lepas itu. Yang ada cuma perubahan perangai dan sikap kita daripada buruk kepada baik, baik kepada lebih baik kepada lebih baik dan seterusnya. Jangan perasan kita dah confirm baik. Mesti ada ruang untuk jadi lebih baik. Mesti ada. Jadi salah satu caranya datang halaqah zikrullah. Bila dengar ceramah, dalam hati walaupun tak tunjuk dengan orang, dalam hati kita tu terdetik, betul lah cakap penceramah ni, aku ni aduh entahlah. Kita sebut dalam hati. Jadi ingat Allah tak masa tu? Ingat. Keluar pada masjid buat perangai. Kutuk orang sana, kutuk orang sini, hasut orang sana, hasut orang sini. Tapi masuk masjid, elok balik. Tu sebab kalau datang masjid, insya-Allah ada harapan jadi baik. Memang ada orang cakap, pergi masjid belum tentu baik perangai. Betul. Tapi ada harapan baik. Pergi disko, belum tentu lagi tak baik. Betul. Tapi ada harapan jadi tak baik. Belum pernah lagi orang pergi disko, berhenti sekejap, isyak. Tak pernah lagi. Berhenti. Azan. Senyap. Tak ada. Itu sebabnya bertuahlah kita memilih berada di dalam rumah Allah pada malam ini. Itu sebabnya jangan kira setiap malam AJK Masjid punyalah payah setiap malam nak susun program-program. Kita hanya kena datang aja. Datanglah. Hari Senin siapa, hari Selasa siapa, hari Rabu siapa, hari Khamis siapa, dah susun dah. Datanglah ramai-ramai. Sebab menyertai halaqah zikrullah. Nak mengubah diri kita ni supaya menjadi lebih baik. Kalau kita tidak pergi renew keimanan kita tu, payah kita. Kita makin lama makin jauh pada masjid. Akhirnya kita leka dan lalai dengan dunia. Yang itu kita bimbangkan. Masjid tak pergi, lepak kedai kopi. Bukan tak boleh. Boleh, lepaklah kedai kopi. Time salat datang masjid. Kan, tahu-tahu je lah ada pencen nak pergi mana lagi, kedai kopi lah. Kan, kedai kopi tu pula kena pula Mak Jan pula yang jaga. Contoh, bukan kampung ni, tempat lain. Jadi, bila datang sana seronok sangat. Tapi kita tak pergi masjid. Bila tak pergi masjid, takut leka dengan dunia. Paling tidak kita renew. Pertama, target kita nak memperbaiki, meningkatkan mahabbah, kecintaan kita kepada Allah. Kecintaan kepada Allah, kenal Allah. Apa sifat-sifat Allah, penyayangnya Allah pada kita. Allah adalah Tuhan kita.
Yakin Allah Ta'ala bagi segala-galanya kepada kita. Hari ini kita tak minta pun kita dapat. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita tak minta pun kita dapat. Paling senang malam tadi berapa ramai yang terlelap tertidur depan TV. Tertidur, balik tiba-tiba baring terlelap, tak sempat pun doa. Sebelum tidur, tak sempat doa. Tak sempat pun, ya Allah kau panjangkanlah umur aku. Tak sempat minta, tapi Tuhan bagi juga kita hidup pagi tadi. Ramai juga yang bangun pagi tadi tak sempat pun syukur alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Tak sempat pun doa syukur masih hidup, tak sempat. Malahan tak ada juga yang kecewa bangun pagi tadi. Kenapa hidup lagi ni? Tak ada. Alah, hidup pula. Kenapa hidup lagi ni? Tak ada. Kita seronok hidup. Allah bagi sebab Allah sayang kat kita. Kadang-kadang tak perasan. Dalam leka-leka, lah dah gaji, Allah bagi. Kita dalam susah-susah, aduh mana nak cik duit ni? Bang, hari ni kan gaji. Yalah, terlupa. Yang gaji tu pun Allah tentukan kita dapat. Ada juga orang yang nak cocok gaji, ditelan kad tu sekali. Apa hal mesin ni? Bodoh betul mesin ni, dia kata. Dia marah mesin ATM tu. Masuk dalam lah, pegawai yang in charge tak ada. Tunggu sekejap tuan. Pak, habis waktu office hour. Esok lah tuan, tak boleh. Esok cuti. Hari Isnin tuan, datang balik. Mau tak mengamuk kita? Mengamuk nak marah kat siapa? Allah dah tulis gaji kita tertangguh. Nampak tak? Itu sebabnya kalau kita tengok kitab Muka Syafatul Qulub pada Imam Al-Ghazali, kita tengok bagaimana dikisahkan dalam satu bab tu, seorang Nabi itu beribadah selama 50 tahun. 50 tahun dia beribadah. Kemudian Allah Ta'ala beritahu, sesungguhnya aku ampunkan dosa kamu. Bila beritahu, terkejut Nabi itu. Tak disebut nama Nabi itu siapa. Nabi itu terkejut. Aku ini Nabi, bukankah aku tidak berdosa? Maka pada malam itu Allah Ta'ala perintahkan sebatang pokok menghempap kakinya. Bila kena dekat kaki dia, bengkak, mengoning-ngoning. Ngoning 9 cakap. Bengkak betul, berdenyut-denyut, tak dapat tidur sampai pagi. Pagi itu dia mengadu. Ya Allah, sakitnya ya Allah. Dengan izin Allah, pokok ni menyampaikan pada Nabi itu, sesungguhnya Allah telah memberitahu, ibadah kamu yang 50 tahun itu tak dapat nak tebus satu keluhan kau terhadap aku. Tanya berapa kali kita mengeluh sehari, cuba cakap. Aduh, hujan pula ha. Aduhai, macam manalah ni? Aduhai. Mengeluh, aduhai, meninggal dah penyanyi tu. Kan, Salim meninggal lah kan? Aduhai, tak dapat ku bayangkan. Habis macam tu lah. Betul tak? Nak kata apa? Kita mengeluh banyak kali. Bayangkan ibadah yang 50 tahun tak dapat nak tebus satu keluhan terhadap Allah. Berhenti mengeluh. Sebab semua Allah Ta'ala dah tentukan. Keluar nanti nak balik selipar hilang. Allah dah tentukan. Nak tengok macam mana tindakan kita. Tak apalah nak buat macam mana. Jumpa mam, nak pinjam selipar masjid, nanti besok saya pulang. Hailah, besok pulang kan tu. Jangan buat hak sendiri pula. Nampak tak? Ini mengamuk, aku tak halal siapa ambil selipar aku. Aku tuntut sampai akhirat. Selipar RM7. Alah. Kan? Kadang-kadang orang ni marah teruk betul. Kan? Dia punya marah tu. Nak buat macam mana dah bukan rezeki kita. Saya masa pergi Mekah kan. Siapa yang dah pergi umrah dia tahu. Berapa kali selipar hilang juga kau. Kita pergi memang selalu hilang betul. Saya pergi tu, siap mak saya kata masuk dalam bunjut tu, dalam bekas karung tu, masuk, ikat, ada reben. Punya tak nak hilang katanya. Letak dekat rak tu, ingat rak nombor berapa, tiang mana, ingat. Pergi solat. Balik bukan selipar, dengan rak-rak hilang. Nak cakap apa? Betul tu biasa berlaku. Tak ada apa pun, tapi nak marah. Tak ada marah. Ni rumah Allah, apa benda nak marah? Ini tempat mulia. Dah hilang lah. Redha. Pergi kat luar, halal. Dia ada selipar yang lambak tu. Sarung je lah. Halal, selipar yang tak bertuntut. Pakai. Hari ketiga selipar lain lagi.
Tak ada apa. Kita nak marah untuk apa? Dunia semua. Tak ada apa pun. Kan? Dunia semua. 3 perkara dunia. Pertama, harta, dunia. Baik duit, baik kereta, baik rumah, dunia. Dunia tu pun dah sementara sifatnya, apatah lagi yang ada dalam dunia. Nah. Kereta berapa lama baru? Cuba cakap. Ini kereta baru cantik. Berapa lama baru? 2-3 bulan orang dah boring tengok kereta tu. Bini berapa lama lawa? Cuba cakap. Berapa lama lawa? Tu sebab balik rumah cepat-cepat tutup lampu. Biar tak perasan lawa tak lawa. Tak adalah. Tapi kalau kejar lawa kat hati, selama-lamanya lawa. Okey perempuan. Right. Betul. Suami berapa lama handsome? Sampai masa pudar juga, berkedut juga. Tak ada apa. Tapi kecantikan dalam hati, romantik berkekalan. Betul. Duit berapa lama boleh tahan? Sampai masa habis. Tak sihat, sakit, masuk hospital, belanja, bayar hospital swasta, mahal, habis. Tu sebab jangan kedekut dengan duit. Nampak tabung, sumbat banyak-banyak. Berapa lama duduk kat kampung baru Kimanis ni? 20 tahun dah saya duduk sini. Tanya sumbangan kat masjid. Sampai tak 2,000. 20 tahun duduk kat kampung, 2,000 pun tak sampai. Macam mana nak sampai? Setiap kali tabung lalu, mempertahankan keseringgitannya. RM1 tak habis. Contoh, malam ni lalu tabung masuk banyak sikit. Kita tengok kan hujung kan dia akan umumkan berapa kutipan malam ni. Nak tengok semangat. Tabung masjid saya cakap ni. Tabung Masjid Azizur Rahman pecah rekod malam ni. Contoh. Dah mula meraba-raba kat kain. Rasa macam tak bawa duit banyak ni. Bawa RM1 tak habis. Sebab memang ya. Contoh duit ni kan. Duit ni kita fikir. Cuma fikir balik-balik. Kita fikir balik semula. Kita bawa RM50, bawa duit RM1, RM51 dalam poket. Kita bagi RM1, RM1 masuk dalam tabung, tinggal RM50 sebab tak nak keluar untuk masjid RM50. RM50 yang kita tak bagi, belum tentu kita punya. Yang RM1 dalam tabung ni insya-Allah kita punya. Sebab tu paling ikhlas. Sumbangan daripada hamba Allah, tak tergamak dia tulis nama dia sebab RM1. Keluar daripada masjid, tayar bocor. Pergi kedai, pergi bengkel Cina, tukar tayar. Bengkel Cina tu punya RM20, tukar tiup. Baru keluar daripada kedai Cina tu. Halo bang, tolong beli beras bang. Kedai runcit punya, RM10 beli beras sikit. Tinggal RM20. Tahan, Man, apa dia? Kau hutang aku itu belum bayar lagi RM15. Bayar RM15, Man punya, tinggal RM5. Sudah RM5 baru keluar, minum kedai kopi. Kedai kopi dapat RM5 tu. Sudahnya, yang kita punya RM1. Ini cakap betul. Tu sebab seramai-ramainya manusia bersia-sia di atas muka bumi Allah ini. Bersia-sia. Sampai masa bila nyawanya dipanggil, barulah ditinjau di dalam karung bekal nak bawa ke akhirat. Masih kosong. Orang kalau matilah, Allah Ta'ala kalau hidupkan balik 5 minit cukuplah. Dia tak ada sibuk nak cari keluarga dia. Dia akan cari tempat mana dia boleh sedekah. Sebab dia dah tahu sedekah boleh tolong dia dalam kubur dan akhirat besok. Jangan berkira tuan-tuan. Kita ni yakin ke tidak? Orang ni buat baik ada 3. Satu, buat baik sebab orang lain buat. Kedua, buat baik sebab nak dapat sesuatu. Yang ketiga, buat baik sebab yakin dengan Allah. Satu, buat baik sebab orang lain buat. Orang masuk duit, dia pun masuk duit. Nanti apa pula orang cakap, orang masuk duit, aku tak masuk duit. Walaupun RM1. Yang tu tak dapat apa. Buat sebab orang lain buat. Kau semayang buat apa? Dah semua semayang, aku semayang lah. Dalam hati kita macam tu lah kadang-kadang. Yang kedua, buat baik sebab nak dapat sesuatu. Kenapa kau ni datang masjid? Biar orang nampak aku ni baik. Dapat sesuatu, dapat pengiktirafan. Aku kan baru balik haji, biarlah orang tahu. Ataupun buat satu, kenapa kau datang semayang ini? Biasa tak nampak.
Sebab YB datang, biar YB tahu aku pun datang masjid. Contoh. Kenapa kau bagi sponsor ni 50,000 ni? Biar keluar surat khabar. Sedapat itu je lah. Tapi yang ketiga ni, yakin dengan ganjaran Allah. Dia tak kisah dah letak RM50. Dengarnya, dengar dia buat program. Program apa? Program ni ceramah Samsul Debat. Dia suka makan lauk apa? Orang perempuan ni tanya. Dia suka makan nasi, makan lauk apa? Masak lemak cili api. Jangan risau, ada seorang yang orang Negeri Sembilan sini, dia pandai masak. Masakan Negeri Sembilan. Bak aku masak satu lauk. Dia masak, dia bagi. Kenapa? Niat kerana Allah, sebab nak meraihkan majlis ni. Aku ni nak bagi duit tak ada, ya Allah. Ni je aku boleh sumbangkan. Sumbang untuk lauk VIP. Contoh. Dia tak semestinya bagi banyak, tapi pada dia tu banyak dah tu. Nampak? Niat kerana Allah. Nak bina masjid. Masjid kita dengannya nak tukar kubah. Tu pembinaan sebahagian pada masjid. Contohlah. Tak apa, saya bagi 1,000. Apa Allah Ta'ala bagi janjikan kat kita? Nabi kata barang siapa yang menginfakkan hartanya untuk membina rumah Allah, Allah janjikan mahligai istana untuknya dalam syurga. Yakin ke tak yakin? Sebab tak nampak. Dengan mata hati je boleh nampak ni. Sembahyang jemaah berapa kali ganda daripada sembahyang seorang? Pahalanya berapa kali ganda? Berapa? 20? 27. Semua tahu. Tak ada siapa tak tahu dia. Tak ada siapa fikir jap berapa, tak ada. Semua orang dah tahu 27 jawapannya. Tapi kenapa tak ramai? Malam ni ramailah, cuma yang tak datang lagi ramai. Kan? Sebab apa tak ramai? Sebab setiap kali sembahyang jemaah tu tak ramai sebab tak nampak dengan mata hati. Yang nampaknya kalau duit. Tu nampak. Tapi pahala tak nampak. Kalau nampak dengan meter, contohnya Allahu Akbar sembahyang jemaah, ada meter dekat situ, nampak pahala. Senang kan? Masalah tak nampak. Contohlah tukar 27 kali ganda tu jadi RM27. Macam Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tinjauan paket RM27. Wah, masa tu ramai lah. Penuh masjid, tak cukup parking. Mengamuk orang, masjid ni dah sampai masa dibesarkan lah. Oi, masa tu kan, orang lelaki ni lain. Orang perempuan lain. Orang perempuan lain. Orang perempuan dekat belakang tabir tu dibincang sama dia. Engkau dah berapa lama dah semayang sini? Aku baru 2 minggu. Banyaknya duit engkau. 27 kali 5 kali 14. Ya Allah, banyaknya. Aku baru tahu Tak ada beritahunya aku RM27 satu waktu. Geram aku. Kalau tidak banyak dah duit aku, nampak? Marah dia sebab tak beritahu. Itu orang perempuan punya perbincangan. Orang lelaki lain. Orang lelaki soal dasar. Dia bincang soal dasar. Agak-agak engkau lah kalau kita makmum dapat RM27, imam dapat berapa? Tu soalan dia bincang. Ditahannya motor imam kat luar. Baik imam cakap. Imam dapat berapa imam? Baik imam cakap. Adalah sikit. Imam ni merendah diri. Adalah. Alhamdulillah. Imam cakap lah mam. Senang declare. Imam kena telus. Yalah. Tengoklah kadang-kadang kalau aku khusyuk tu lebih lah sikit. Kadang-kadang kalau terlupa-terlupa baca tu ada kurang sikit. Berapa mam? Teruk-teruk pun dalam RM40 tak lari lah. Malam tu bertumbuk nak jadi imam. Sebab nak kejar RM40 dan lebih. Tapi hakikatnya macam tu. Kita kalau yakin, tengok macam mana baginda Rasulullah sebut. Ikut hati aku. Nabi pernah bercita-cita. Kalau ikut hati aku nak bakar rumah orang yang tak pergi sembahyang jemaah. Nabi sebut, kalau ikut hati. Tapi Nabi tak buat. Sebab kalau Nabi buat, takut jadi sunnah. Sekarang dah tak ada lah kerja lain, imam pergi bakar rumah orang tak pergi sembahyang. Satu rumah bakar. Dah imam lambat sampai, dah rumah dia lah kena bakar. Tapi itu hakikatnya. Sembahyang jemaah ni, ramai nampak kan? Nampak simple aja. Tapi apa yang bagus? Bukan semua orang yang ada ilmu. Ada orang sembahyang, dia tak ada ilmu, dia ikut. Tapi mudah-mudahan dia mengharapkan dapat pahala yang banyak sebab dia ikut sembahyang jemaah.
Imam baca macam-macam ayat baca. Imam mendoakan, menangis-nangis doa imam. Yang belakang pun dapat menumpang sekali. Tiba-tiba imam tak sihat atau imam tiba-tiba ada masalah dekat depan, pak mufarakah, ganti orang belakang sembahyang jemaah terus macam biasa. Itu hikmah ada solat jemaah. Bukan semua orang. Tapi cuba kalau datang sembahyang tengok imam tak sampai lagi, semua akan sembahyang dekat sudut sana, dekat dengan pintu. Dia akan tengok, ini kalau tak ada imam ni mau aku jadi imam ni kan. Semua nak lari dah. Kan? Membawa kepada yang kedua, selain pada mahabbah, kecintaan kepada Allah, ubudiyah, ibadah kita kepada Allah macam mana? Dah sampai masa kita terapkan dalam diri kita budaya ilmu, nak belajar. Sebab nak capai kesempurnaan ibadah, 4 perkara. Nombor 1, mesti dengan ilmu. Bukanlah saja mesti belajar kalau tak tahu. Mengaji 30 tahun dengan bangga cerita, aku khatam waktu darjah 2. Memang betul khatam darjah 2. Ngaji lagi tak lepas tu? Tak. Bila last mengaji? Waktu sebelum akad nikah. Perempuan ni jangan, sebelum akad nikah dulu tu last. Buat upacara khatam Quran. Mengaji dengan live, ada mikrofon satu kampung dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-lazina. Baca pun salah. Satu kampung dengar. Qul ya ayyuhal kafirun. La ilaha illallah, budak ni. Macam mana dia mengaji ni? Kena belajar. Kan? Kena belajar. Orang yang tak ada ilmu, dia tak ada ilmu, sibuk nak duduk saf pertama, tak apalah, duduk belakang imam. Buat imam terlupa macam. Orang belakang kena tolong. Imam baca ayat panjang pula. Allazina amanu. Terlupa. Allazi. Dia suruh orang belakang tolong. Orang belakang pula tak dapat tolong dah. Siapa suruh baca panjang kata. Apa arah. Ataupun imam tiba-tiba terbatal wuduknya sebab kehadiran angin yang tidak diundang. Contoh terkontut nah. Pam, dia dah terkontut. Imam pun mufarakah belakang kena ke depan. Ganti. Takkan lah. Pam, terangai. Batal-batal semayang tak ada. Takkan macam tu. Jangan buat pasal. Ilmu tak ada, susah. Kena belajar. Tengok angkat takbir macam mana. Kena belajar. Allahu Akbar. Ada yang ajak kena cocah cuping telinga baru sah. Kawan tu mangsa perang, cuping dah tak ada. Macam mana? Lepas tu angkat takbir macam mana bacaan, semua ada tajwid tak? Allahu Akbar, cukup. Tak payah Allah. Sebab dia belajar dengan guru dia cakap dalam hati kena sebut niat tu. Sahaja aku sembahyang maghrib 3 rakaat mengikut imam kerana Allah. Allahu Akbar. Tak macam tu, dia ada tajuk Allahu Akbar, cukup. Kan? Waladdallin. Tengok masa tu. Amin. Nak tengok siapa paling panjang sekali. Ada tajwid kat situ. Tak payah panjang sangat. Amin. Sudah. Ya, ada tu kadang yang dah tak berapa jelas tu kan jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Milah panggil tu. Similah. Sami Allah Halimah Hamidah. Halimah ada, Midah ada. Kan? Lagi satu terutama daripada berdiri nak sujud. Allah. Selagi tak sampai bawah. Allah Akbar. Nah, macam tu lah. Iya. Belajar. Tuan-tuan yang jadi ni, ketua keluarga ni. Cubalah ambil satu waktu jadi imam kat rumah. Selalu saya bosan. Kita ketua keluarga.
Malam ni kita semayang jemaah bersama-sama. Oh, isteri mendengar. Ya ke bang? Ya. Iyalah ni. Iya. Allahu Akbar. Oh, mak suami jadi imam. Macam tu lah. Barulah isteri tu rasa. Barulah yang Nabi kata, bezakan rumah kamu dengan kuburan. Tak ada beza rumah kita dengan kubur sebab tak berkumandangnya ayat-ayat suci Quran. Salah satu cara sembahyang jemaah sebab ada bacaan ayat suci Quran ketika waktu kita solat. Nampak? Bangun subuh kadang-kadang orang perempuan lapis nyawa dia bangun dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bila bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu dengan telekung tengok suami ni. Hai, neraka lah orang tua ni. Suami tidur lagi. Kejutlah suami tu. Abang bangun subuh. Abang. Kalau macam tu cara kejut, sudahnya dua-dua tak subuh. Lain macam cara kejut. Nak kejut seolah-olah rumah terbakar. Bangun bang, api. Mana api? Api neraka. Belajarlah, kalau tak tahu belajar. Suami masuk dalam bilik air, kejut bang, bangun bang, subuh. Dia masuk bilik air, kadang-kadang kesilapannya dia kumur-kumur ambil uduk tu nak jadi imam. Sagar pun tak ada, semua dah ngantuk jadi imam. Tak apa dia cakap pun tak tahu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Itu senyap sunyi. Anak kat belakang, yang isteri kat belakang membuta dah orang tua. Langsung bini bagi signal. Aham waladdallin. Dah habis Fatihah ni. Cuba masuk bilik air, gosok gigi, mandi, shampoo badan, wangi-wangi badan, nak menghadap Allah ni. Lurus rapatkan saf. Oh, baru betul. Istau sufufakum. Mak suami. Anak pun segar dengan ayah imam. Allahu Akbar. Anak pun heran. Wih, ada gema weh. Masa bila pula bapak beli speaker ni. Suami jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ulama, isteri kat belakang, suamiku. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pula. A'tayna kal kausar. Jadilah. Tak apa, pendek-pendek pun dia jadi imam. Tak tahu belajar. Sekarang ni tengok budak-budak yang baru kahwin, apa pun tak tahu. Budak-budak baru kahwin, khusus kahwin 2 hari, tak sempat belajar apa pun. Lahir anak pun tak tahu nak buat apa. Lahir anak tak tahu nak buat apa. Nak azan pun ada yang tak pandai. Ada yang azan tu menghadap muka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pandai-pandai nak masuk tinggal kanan, tinggal kiri. Ada yang nak qomat baby perempuan, pegang kaki baby. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu la ilaha illallah. Tu namanya qomat kaki. Ada seorang tu macam ni, sedih tengok baby. Misi tu yang Cina tu cakap, "Hayya, apa pasal sedih ah?"
Lepas tu datang seorang lagi, agaknya anak sulung kot. Yang nurse-nurse ni semua tak jadi kerja. Semua tengok kenapalah dia sedih sangat azan. Rupanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir raya. Datang lagi mesti hayya bapa kalimah raya mah. Dia pun tahu raya dah habis. Ilmu tak ada. Lahir-lahir anak disunatkan apa? Kita tahnikkan dia, belah bibir. Jangan pakai pisau. Belah bibir ni maknanya ambil buah kurma tu, kalau ikut sunnah buah kurma. Kemudian orang yang buat ni carilah imam-imam yang kumam-kumamkan sikit, kemudian ambil lalukan dekat bibir dia, kemudian letak kat lelangit dia. Lelangit baby tu, bukan bapak baby tu, baby tu. Bila letak sap, kalau boleh carilah ustaz atau imam yang tak merokok. Bagi imam lah tengah lepas rokok. Dah boleh dah. Dia buang rokok tu, dia kumam kurma bercampur dengan rasa rokok tadi. Kumam, dia sapu kat budak tu. Berkerut muka baby tu. Baby tu pun tahu ini downhill ni. Baby pun tahu. Hari ke-7 disunatkan kita kekahkan. Kalau boleh, kalau mampu kekahkan anak tu dan diberikan nama yang baik-baik hari yang ke-7. Contoh nama-nama baik, letak nama Nabi, letak nama yang ada makna. Saya nak pesan, mungkin dekat luar tu, dekat kedai buku tu ada jual senarai nama-nama baik dalam Islam. Betul, ada nama-nama baik, tapi kena ingat, ada orang nama baik, tapi dalam sirah ada sejarah orang yang nama-nama tertentu zaman Nabi tapi perangai tak elok. Tu sebab kalau boleh tanya ustaz-ustaz yang kita ada kat sini kan, tanya ustaz, ni nama ni okey tak? Nama ni okey tak? Tanya. Ada satu nama tu saya pernah tanya untuk anak saya confirm, double confirm, okey tak nama ni? Okey tu okey, tapi zaman Nabi ada seorang yang nama macam ni, sahabat ni, tapi pemalas. Jadi tak jadi letak. Kalau boleh cari nama yang ada makna. Jangan main belasah aja. Bang, kita combinekan nama kita demi kasih sayang kita. Nama bang Yahya, nama saya Mahani, nama anak kita Yamaha. Itu nama Jepun tu, kau jangan buat. Malu budak tu pergi sekolah. Aduh, Yamaha bagi nama anak. Maznah Daud, Mazda. Jangan macam tu. Mesti dengan ilmu. Kalau tidak, jadi orang yang tak pandai macam mana. Dan masalah, ingat tak saya sebut tadi, yakin ke tidak? Bila ada ilmu, datanglah keyakinan. Betul tak? Ini belajar, atah betul tak tidak, aku semayang ni, aku tak pernah tanya orang pun. Bila kita tanya imam, imam cakap macam ni, oh betul lah yang saya buat ni, betul. Barulah yakin. Nampak? Jangan jadi macam ada seorang budak tu, dia belajar dengan seorang guru tu. Dia belajar agama dengan guru ni, belajar kitab, belajar fiqah, belajar hadis. Satu hari tu dia nak balik rumah dia. Dia biasa balik kena nyeberang sungai. Sampai kat sungai tu perahu dah hanyut. Sudah macam mana ni? Dia jumpa tok guru dia balik. Tok, tolong tok, kenapa? Perahu saya hanyut. Tok guru ni malah layan dia. Kau baca selawat 3 kali, baca Fatihah, kau jalan atas air tu. Dia pun, ya ke ustaz? Ya, dia balik dia buat. Langsung tak timbul lagi dah. Lepas tu tak ada masalah lagi dah. Besok tu dia datang. Yang ustaz ni tak adalah tanya, tok guru tak ada tanya. Agaknya dia dah jumpa perahu lain agaknya. Lepas 2-3 bulan, dia datang lagi. Tok, apa hal? Tolong tok, kat kampung saya ada orang meninggal. Habis tu kenapa? Imam, Bilal semua tak ada. Semua balik kampung, pergi kursus. Habis kenapa? Tok je yang boleh tolong uruskan jenazah tu. Tolonglah tok. Tak ada orang dah ni. Yelah, sekejap aku bersiap. Tok guru ni pun siap. Turun sampai kat sungai, perahu tak ada. Ni perahu tak ada, macam mana ni? Tok, semenjak tok ajar saya ayat tu, saya memang tak pakai perahu lagi dah. Biar betul. Tok tengok ya, dia pun selawat 3 kali, baca Fatihah, berjalan di atas air tu. Hui, boleh lah dia kata. Tok guru pun tak tahu. Tok guru pun apa lagi, selawat 3 kali Fatihah, tenggelam tok guru tu. Tok guru pun tak yakin. Nampak tak? Tu sebabnya kadang kita belajar tapi tak yakin, susah. Kena yakin. Kan? Bila tak ada ilmu ni teruk tuan-tuan kita. Tu petang tadi saya test dekat budak sekolah tu. Saya kata haujana tauruna falabbatin fawrutin falaparin. Dahsyat ayat ni. Haujana tauruna falabbatin fawrutin falaparin. Apa ayat tu?
Pernah dengar tak ayat tu? Macam-macam lah orang cakap. Ni macam ayat Quran pun dia, macam hadis pun dia. Rupanya dua-dua tak ada. Tipu kat orang. Rupanya bukan hadis, bukan ayat Quran, tapi jawi bubuh baris. Haujana hawab jimnun hujan. Haujana tauruna tawaurawaunun turun. Haujana tauruna falabatin hujan turun dengan lebat. Faurutin perut falaparin lapar. Itu kita pun mengangguk lah. Hebat ustaz ni. Kena tipu je. Itu sebab kena belajar. Kena belajar. Ada seorang budak mak rock. Balik kampung, aku tak nak lagi dah menyanyi. Gua tak nak nyanyi. Gua dah tobat. Gitu. Sampai kat kampung, imam kata, eloklah kau dah balik ni. Kebetulan Bilal tak sihat. Besok kau ganti dia azan subuh. Apa hal gua pula? Kau lah azan, suara kau sedap. Apa lagi? Yelah, tapi atuk kena tolong lah. Dia cakap dengan imam, tolong apa? Atuk tolonglah buat lirik dia. Minta buat lirik. Imam kata, kau ni nak azan pun nak lirik. Takkan tak ingat? Lupa. Yelah, besok aku buat lirik untuk kau. Besok pagi, pukul 3 pagi, dia dah pergi dekat mikrofon masjid buat pengumuman. Jangan lupa, ramai-ramai datang. Saya akan azan sebentar lagi. Gila. Pukul 3 pagi buat pengumuman. Orang kampung tak boleh tidur. Aduh, memekak betul lah dia ni. Dekat pukul 5 dah semua dah datang. Kalau kat Sabah pukul 4 lah kan. Semua dah datang. Azan lah, apa lagi? Nanti dulu. Lirik gua belum sampai. Imam pun sampai. Azan lah. Lirik mana lirik? Lirik. Nah. Alamak, Jawi lah pula. Belakang tu ada Rumi. Ada pun. Okey, semua dengar macam nak menyanyi. Dia pun baca. Ilmu tak ada, baca apa yang imam tulis. Allahu Akbar 2 kali. Dah baca habaq. Syahadu an la ilaha illallah 2 kali. Parah. Imam parah tu lah. Sampai last sekali. Allahu Akbar. Yang ini 1 kali saja. La ilaha illallah pun 1 kali. Jahanam. Orang tak ada ilmu macam tu lah. Tu sebab kena belajar. Saya tak boleh lupa kisah arwah abah saya cakap dulu. Arwah abah saya cerita macam mana ada seorang mu'alaf, dia dah biasa niaga goreng pisang. Lepas asar, pisang-pisang tu dia celup dalam tepung. Letak satu bekas, celup-celup tak satu bekas, celup tak satu bekas. Azan maghrib je, Allahu Akbar. Lalu dia lepaskan semua yang dah celup tepung di dalam kuali, dia tinggalkan masuk sembahyang maghrib. Sedang elok imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun bangun tinggal nak angkat kuih pisang tu. Apa malam tu imam tukar ayat. Imam tukar ayat pula malam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum. Imam pun dah terlupa. Apa salah kat situ Wala antum abiduna ma'abud wala ana abidum ma'abatum. Dia pusing situ je. Yang mu'alaf ni tadi, hanguslah kuih pisang ni sekarang. Hanguslah. Wala antum abiduna ma'abud. Kalau orang ada ilmu, dia akan tegur macam mana? Subhanallah. Lakum dinukum. Dapatlah imam tu. Ni wala antum abiduna ma'abud. Yang mu'alaf ni tak tahu. Itu waliyadin taramari ke? Lakum dinukum waliyadin. Memang dia dapat, tapi batal semayang dia bercakap. Nampak tak? Orang tak ada ilmu ni macam-macam tuan-tuan. Tu sebab kena belajar. Jangan malu.
Di Seremban ada seorang lelaki pencen pegawai, pencen pengarah di Putrajaya. Balik daripada pencen, jumpa imam, nak belajar cara solat. Sebab apa? Sebab tak tahu solat. Pencen pengarah, pencen puluh-puluh ribu, tapi tak tahu solat. Baru nak belajar solat. Mungkin ada yang cakap, dah tua ni baru nak belajar. Tak, jangan macam tu. Entah dia yang baru nak belajar ni solat dia lebih baik daripada kita yang perasan baik. Jadi tak tahu belajar. Nak dapat kesempurnaan ibadah, pertama mesti dengan ilmu. Kedua, mesti ikhlas dalam ibadah. Saja aku solat subuh 2 rakaat sebab mak mentua aku ada kat rumah. Tak ada ikhlas tu dah. Kan? Saja aku sponsor biar orang tahu aku siapa. Habis kalau sponsor macam tu. Tak dapat pahala ibadah. Saja aku semayang biar orang nampak aku ni paling baik dalam kampung ni. Habis. Kan? Tak ada guna, sia-sia. Yang ketiga, bila kita beribadah nak capai kesempurnaannya, mestilah membawa kepada perangai kita jadi lebih baik. Ni semayang, mengumpat laju juga. Semayang, sebar cerita tak baik pun macam tu. Dalam WhatsApp tu kita tengok, bergaduh. Tak habis-habis. Saya beritahu, kita ni dalam kampung kena baik, rapatkan saf. Hari ni musuh-musuh Islam ambil kesempatan. Kalau kita tak rapatkan saf sesama kita. Hari ni soalan polik-polik semua dah dengar. Ada yang tanya, kenapa lelaki tak boleh kahwin dengan lelaki? Ada yang tanya tu. Memang tak boleh sebab berlaga raket. Faham? Skru dengan skru tak boleh sekali. Skru kena cari lubang skru baru boleh masuk. Betul tak? Lelaki dengan lelaki. Saya tak boleh bayang imam dengan Bilal bertunang. Tak pening ke kepala kita? Bukan imam sini lah. Janganlah pandang imam sini pula. Ni contoh. Bayangkan. Masalah saya tengok dalam kes-kes ni, yang contoh ada yang kes legebet ni lah, LGBT ni. Dia kadang-kadang ada orang yang menggalakkan dia. Dalam Instagram tu bila dia masukkan apa-apa post, yang komen bawah tu lebih mengada-ngada daripada yang atas. Cantiknya awak, macam mana nak cantik macam awak. Lagilah seronok kawan tu. Cuba tu masukkan hadis, kembalilah ke jalan yang benar. Bersama-samalah kita mengubah diri, hijrah ke arah lebih baik. Kami tak nak kamu sebagai sahabat kami masuk neraka disebabkan ini. Apa salahnya? Yang baik-baik tulis. Ini galak. Cantiknya sis. Perangai. Tu belum cerita yang seorang lagi tanya, Ustaz, semain Jumaat hari apa? Lagi gila. Ustaz, semain Jumaat hari apa? Saya pun jawab lah, hari Rabu. Bukan Jumaat ke? Habis kau tanya buat apa? Sebab ada yang mencadangkan semain Jumaat buat hari Sabtu. Nak elakkan kesesakan lalu lintas. Apa punya gila punya orang. Nama pun semain Jumaat, boleh tukar ke jadi semain Sabtu? Orang ni tak ada. Orang yang tak beriman ni macam tu lah cakap. Tu sebabnya kita tengok. Kan? Tu sebabnya ibadah kita tu penting tu. Perangai kita jadi lebih baik. Mengumpat. Kadang bukan nak ngumpat sangat. Menyebar cerita. Tu yang ramai tak faham. Dalam WhatsApp tu bila sampai berita, kalau rasa tak confirm betul ke tidak ni, jangan nak share. Walaupun kita tulis kat bawah tu, betul ke ni? Tak payah. Sebab ada orang ambil, dia akan cakap dia dapat daripada kita. Ingat kisah seorang lelaki. Dia kutuk seorang guru kat satu kampung. Ini cerita kat Indonesia ni. Dia kutuk ulama tu. Ini gila ni, ajaran sesat ni, mati lagi baik. Macam-macam lah dia kutuk kawan tu. Bila dia kutuk, satu hari tu tiba-tiba timbul keinsafan dia. Macam-macam aku cakap kat dia, dia baik macam tu juga. Akhirnya dia datang jumpa, menangis-nangis, aku minta maaf, aku banyak mengumpat cerita tak elok pasal kau. Aku minta maaf sangat-sangat. Apa kata tuan guru ni? Dia kata tak apalah, aku dah lama maafkan kamu. Tak boleh kau cakaplah apa yang patut aku buat. Kau cakaplah apa yang patut aku lakukan. Maka kata guru tu tadi, dia kata macam ni lah, kalau kamu nak juga buat, balik rumah ambil penyapu bulu ayam. Tahu penyapu bulu ayam?
Ambil penyapu bulu ayam, kemudian nak buat apa? Daripada rumah nak datang kemari, ingat balik apa yang kau kutuk aku tu kau cabut. Satu kau kutuk, cabut satu. Cabut satu. Aku cakap ni, buang satu. Aku cakap itu, cabut satu. Aku cakap ini, cabut satu. Cabut. Sudahnya sampai kat rumah guru tu dah tak ada satu bulu pun tak ada lagi dah. Punya banyak dia kutuk kawan tu. Banyaknya saya kutuk tuan guru ni, tengok tinggal batang penyapu ni je. Bulunya dah habis, macam mana ni? Tak apa. Sekarang kamu balik semula ke rumah. Dalam perjalanan kamu kutip balik bulu-bulu yang kamu dah cabut tadi. Dia pun buatlah. Banyak tak dapat? Saya nak tanya. Banyak tak dapat balik bulu tu tadi? Tak. Sebab dah tiup ke angin, ada dah melekat kat pokok, ada dah hanyut kat sungai. Dia, tuan guru, aku dapat 5 helai aja ni, macam mana? Maka kata guru tu, macam itulah sifatnya bila kau bercerita buruk pasal orang. Kau mungkin boleh minta maaf pada aku, tetapi hakikatnya cerita tak baik tadi dah tersebar merata-rata sampai ke orang. Macam mana kau nak tutup? Kita tak perasan. Bila kita cakap orang, kita kutuk. Aku dengar dia ni tak boleh pakai. Ya ke? Aku dengar-dengar lah. Habis dia curi duit masjid. Ya ke? Ya. Lepas tu kita dapat tahu dia tak curi pun. Kita pun minta maaf lah. Aku cakap itu sebenarnya aku tak tahu pula. Tak apa, aku maafkan. Tapi cerita yang kita dah kongsi dengan orang tadi tersebar. Kita pun dah tak ingat. Kita cakap dengan orang tu dah cerita dengan orang lain. Itulah dia dosa yang banyak tanpa kita sedar. Tu sebab Abu Laits As-Samarkandi ajar. Abu Laits As-Samarkandi ajar kalau ada orang bawa cerita tak elok, buat 6 perkara. Bila orang bawa cerita pasal orang, 6 perkara. Nombor 1, jangan terima. Sebab apa? Kesaksian tak cukup. Dia seorang je cakap, bukan ada saksi pun. Mana kau tahu? Ada orang cakap. Memang tak boleh terima, sebab saksi tak ada. Dia pun dengar-dengar, lagi tak boleh pakai. Dia dengar cerita apa? Aku dengar dia ni dulu kena tangkap pasal kes ni. Pasal kes merompak bank. Ya ke? Mana kau tahu? Aku dengar-dengar. Macam tu tak boleh pakai. Buang terus, tak boleh terima. Nombor 1. Kedua, jangan kita bila dah dengar tu, kita biarkan, kita kena cegah. Sebab bercerita buruk pasal orang masuk kategori perkara mungkar. Wajib cegah kemungkaran. Kau berhenti bawa cerita ni, cegah dia. Berhenti bawa cerita ni. Kalau betul jadi mengumpat, kalau tak betul jadi fitnah. Dua-dua berdosa. Kau berhenti buat kerja ni, cegah. Yang ketiga, jangan sebab cerita orang menyebabkan kita bersangka buruk dengan orang lain. You ku tak sangka dia macam tu. Wahal betul salahnya belum tahu lagi. Tapi kita dah cerita buruk pasal orang, dah sangka buruk pasal orang. Tak boleh. Haram hukumnya bersangka-sangka sesama Muslim. Yang keempat, jangan pula kamu menyelidik. Betul ke cerita tu? Tak tahulah. Aku dengar-dengar macam tu, kau jangan risau. Aku baik dengan abang dia tu, nanti aku tanya abang dia. Tak perlu mencari-cari kesalahan yang merupakan aib pada orang. Kita buka aib orang, Allah boleh buka juga aib kita. Yang kelima, bila dah dengar itu, hendaklah kamu membenci perbuatan itu. Sebab mengumpat, memfitnah, dua-dua neraka. Benci, aku tak suka. Dan yang keenam, kalau dah benci, janganlah kamu mengulangi perbuatan itu. 6. Ingat tu. Kadang-kadang kita tak nak, hidup kita ni dah lah sementara, hidup dah lah tak panjang. Bawa cerita buruk pasal orang, nak dapat apa? Itu yang tajuk yang kalau dalam kita dengar pencamah-pencamah cakap tu, muflis pahala. Tu ada. Akhirat besok kita dibangunkan, bangkit, nampak orang lagi, nampak bini lagi, nampak kawan. Takut orang tuntut dekat kita akhirat besok. Ringkas cerita, di padang mahsyar nanti tatkala Allah umumkan dibuka mahkamah mahsyar, beratur orang depan kita. Kenapa? Semua nak tuntut hak kat kita. Kita pernah kutuk dia, kita pernah fitnah dia, kita pernah cakap pasal dia, kita pernah ambil hak dia. Semua akan beratur panjang. Pahala yang banyak tadi, kita semayang, pergi haji berapa kali, pergi umrah banyak kali, khatam Quran tiap-tiap tahun tadarus. Pahala banyak ni.
Orang tu tuntut ambil satu, ambil satu, ambil satu, ambil satu, ambil satu. Daripada banyak tadi ringan, sudahnya habis pahala. Yang beratur panjang lagi ni. Ya Allah, pahala aku dah habis. Ni beratur lagi kenapa? Pergilah balik. Apa Allah Ta'ala beritahu? Sebabkan pahala kau dah habis, dosa orang tu pula kau kena ambil. Bayangan ambil dosa orang. Dah lah pahala dah tak ada, dosa orang tu ambil. Itu ada penyamun pengumpat, heran kenapa dia tiba-tiba masuk syurga. Rupanya orang mengumpat dia ramai. Yelah, dia dah insaf, dah taubat, pahala tak berapa banyak sangat. Tapi sebab kau mengumpat dia banyak pahala dia. Buat apa cerita buruk pasal orang? Cerita yang baik-baik sudahlah. Aku dengar-dengar haji tu umur dah 80 tahun. Kenapa? Baru kahwin. Bini ni mana? Bini dah lama meninggal. Eloklah dia kahwin. Masalahnya bini dia umur 25. Cuba sangka baik. Alhamdulillah dapat isteri yang muda, tegap, boleh jaga dia. Macam tu lah cakap. Ini mulut gamen jahat. Malam pertama mati tu. La ilaha illallah. Jahat betul mulut. Cuba tanya perempuan tu, kenapa kau suka sangat dengan Abang Haji umur 80 tahun tu? Pertama, Abang Haji ni romantik. Wah, nampak? Abang Haji ni kan cakap kan, memang teliti je. Tak pernah sakitkan hati I. Nampak? Apa lagi? Setiap kali I marah, dia tak pernah balas balik. Dah dia pekak, tak terdengar. Tak balas balik apa. Jangan kita kutuk-kutuk orang. Buat apa? Syamsul debat, tak ada kaitan dengan Aida Jebat. Jangan dikait-kaitkan lagi. Ayat kan. Tapi itu dia. Kan? Ingat tu, kita ni berubah kerana Allah. Belajar, Yang keempat, setelah menjadikan akhlak kita baik dalam ibadah, yang keempat, mestilah dengan niat ibadah. Inna a'malu bin niat. Nabi pesan, satu amal pekerjaan bermula dengan niat. Dalam peristiwa hijrah Nabi dulu, Nabi sebut pasal niat ni kenapa? Sebab bukan semua orang ikut Nabi kerana Allah. Ada yang ikut Nabi itu sebab Ummu Qais, dia suka kat seorang perempuan tu. Ummu Qais tu dia suka perempuan tu. Jadi itu yang dia ikut Nabi. Sebab perempuan tu ikut Nabi, dia pun ikut Nabi sebab nak ikut perempuan tu. Maka Nabi sebut, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw amaratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang berhijrah kerana dunia atau kerana wanita yang dinikahinya, nescaya manfaat hijrah sesuai dengan apa yang dituju. Kalau kita niat sebab nak glamour lah. Kalau kita buat sesuatu tu sebab nak dapat orang kenal kita, memang dapat orang kenal. Kenapa kau buat baik sangat ni? Biar dia suka kat aku. Sama ada suka tak suka tu belum tahu. Tapi tu je lah yang kita dapat. Itu sebab apa pun niat kerana Allah. Dalam surah An-Nisa ayat 100, Allah Ta'ala beritahu, wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ard muraghaman katsira wa sa'ah. Barang siapa yang berhijrah kerana Allah, maka dia akan mendapati bumi Allah ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Ya, ingat tu 4. Tu sebabnya kadang niat kita ni penting. Apa juga yang kita buat, kita berada pada malam ini, niat tu penting supaya tak sia-sia amalan kita. Niat betul-betul, ingat yang baik-baik, fikir baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah balas yang baik-baik. Kita tak usah risau-risau, Tuhan akan balas baik-baik. Ada orang mengadu, aku kerja dekat situ bukannya tak okey, gaji bagus, tapi aku nak sembahyang Jumaat dia tak bagi. Berhentilah, cari tempat lain. Banyak je rezeki Allah Ta'ala boleh bagi kat kita. Dah kita mengayu benda tak bagi, dah sampai masa dia tak bagi. Mana penting, Allah ke apa? Dia tak bagi kita sembahyang, apa hal? Banyak lagi rezeki Allah Ta'ala bagi kat kita tempat lain. Jangan risau. Saya dulu sebelum apa ni bukan tak ada jawatan, ada jawatan pengarah, tapi berhenti. Apa dah hal? Ada rezeki lain Allah bagi. Risau apa? Kan? Apa dah? Habislah lepas ni aku ni berniaga ni tak adalah orang tolong aku lagi dah. Jangan risau, rezeki tangan Allah. Bukan barang siapa yang bergantung kepada manusia dia akan kecewa. Tu. Ingat tak saya cerita dunia tadi? Pertama harta, iaitu rumah, kereta, duit,
sementara. Kedua, kuasa pangkat kedudukan sementara. Sampai masa orang lain pula. Jadi ketua kampung tak selama-lama jadi ketua kampung, orang lain pula ketua kampung. Ketua lorong, pengetua, guru besar, pegawai-pegawai tinggi, sampai masa tukar. Paling tidak sampai masa pencen. Paling tidak mati guyub, sadaqallah lazim. Ganti orang lain. Sementara kita berhenti kerja, aku nak berhenti. Kejap je iklan, ada orang lain nak ganti kita. Nak kata apa? Sementara sifatnya. Dan begitu juga wanita ataupun pasangan kita, cinta pun merupakan satu sifat sementara. Kita sayangkan suami kita, sayang isteri kita, tapi itu hanya dunia saja. Melainkan kita mendasarkan kasih sayang kita kerana Allah. Baca orang lelaki lah, nak kahwin lagi, nak kahwin lagi. Bini tanya, kenapa abang nak kahwin lagi? Abang rasa abang mampu. Marahlah orang perempuan tu. Kenapa abang nak kahwin lagi? Abang rasa abang bertemu dengan cinta hati abang. Marahlah perempuan tu. Cuba jawab, kenapa abang nak kahwin lagi? Kerana Allah. Barulah orang perempuan setuju. Betul tak? Tak setuju juga. Saja je test. Kan? Pada orang perempuan ni bukan sunnah tu, jenayah. Seorang pun tak terjaga nak lebih. Betul tak orang perempuan? Oh, yang tu kuat jawab, mak. Tak adalah. Kadang kita lupa niat kerana Allah tu terlupa. Sedangkan niat kerana Allah barulah ada manfaat. Ini niat kerana dunia, tak dapat apa. Tak dapat apa. Allah ni perintahkan Nabi berhijrah. Nabi tidak, pun tidak. Nabi tak ada orang kata mengelak-ngelak. Ya Allah, nantilah dulu. Ada orang nak bunuh aku ni. Aku dah seronok duduk kat Mekah. Tak ada. Dah Allah hijrah. Hijrah. Cuba kalau kita dapat surat pertukaran daripada Kimanis bertukar pergi ke Lahad Datu. Kita pun buatlah surat rayuan dengan sokongan YB kawasan. Memohon pertimbangan agar ditangguhkan selama 2 bulan bagi menyelesaikan tugas-tugas tertentu yang tertangguh. Ayat biasa. Dia nak lambat-lambatkan. Sementara tu cubalah cari jalan supaya tak payah pindah. Kan? Tapi Nabi bila Allah perintahkan langsung buat sebab perintah Allah. Tak ada fikir cakap-cakap orang. Nabi Ibrahim bila diperintahkan oleh Allah supaya sembelih anaknya Ismail. Ya, bayangkan anak dia sayang. Nak confirm, tanya Siti Hajar. Wahai Hajar, Siti Hajar, apa pandanganmu? Aku bermimpi Allah suruh aku sembelih anak kita. Maka jawab Siti Hajar, wahai suamiku, seandainya mimpi-mu tidak disertakan dengan wahyu Allah, maka itu adalah mainan tidur. Tapi seandainya mimpi itu disertakan dengan wahyu Allah, laksanakanlah kerana itu adalah perintah Allah. Nampak redha mak dia, isteri dia. Tanya Nabi Ismail, wahai Ismail, aku nak sembelih kau. Aku dapat mimpi kena sembelih kau. Apa pandangan kau, wahai Ismail? Wahai ayahandaku, laksanakanlah perintah Allah itu. Nescaya sesungguhnya aku tergolong di kalangan orang-orang yang sabar. Macam tu. Cuba kalau anak kita, abah dapat mimpi ni kena sembelih kau. Apa pandangan kau lu? Macam kalau abah nak sembelih, sembelih hangah. Jangan babitkan alung dalam situ. Agaknya lah. Kan? Nabi Ismail tidak sakat itu. Nabi Ismail ajar Nabi Ibrahim macam mana cara nak sembelih dia. Orang keliling, penduduk-penduduk keliling dah cakap, gila Ibrahim ni. Hari ni dia sembelih anak dia. Besok mahu kita pula disembelih. Orang keliling Nabi bising. Kita, orang Nabi bising tak jadi lah. Tak. Nabi Ibrahim tetap buat sebab perintah Allah. Nabi Ismail kata, nanti kalau kau nak sembelih aku, wahai andaku, aku akan menangkup kau letakkan tempat mana kau nak sembelih tu, kemudian kau tutup muka kau dengan kain. Takut nanti kau tak sampai hati kalau kau nampak muka aku. Macam tu sekali. Bila sembelih itu dah tutup dengan kain, sembelih, memancut-mancut darah kena kat badan dia, mengeltar-ngeltar Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim buka kain, rupanya anaknya tak ada apa-apa. Allah gantikan dengan kibas. Ini yang cerita yang memorang sekor tu tak baca. Kan ada memorang sekor tu yang dia cakap mimpi Nabi Ibrahim tu mimpi setan ada sekor tu. Setan siapa entah, bukan orang Malaysia atau orang mana entah. Nah, dia tak baca habis. Sebenarnya Allah nak uji setakat mana keimanan. Setakat mana kesanggupan yang mengorbankan.
Tapi Allah Ta'ala maha pengasih, maha penyayang. Dia pun takkan korbankan anak Nabi Ismail. Nampak tak? Nak ceritakan buat tu, walau apa pun. Jadi bila Nabi diperintahkan hijrah. Perintah Allah ni senang aja. Kita tiap-tiap hari dapat perintah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tarik selimut, habis. Badan sadar, angkat berat puluh-puluh kilo pergi gym. Selimut tak berapa gram tak boleh alih. Tengok time maghrib, Allahu Akbar, Villa Gazara. Allahu Akbar, cinta bukan kristal. Allahu Akbar, jangan benci cintaku. Drama tengok, sanggup tak semayang? Tak. Bukan cerita benda lain lah. Simple ya, salat aja. Perintah suruh salat. Nombor kontak dengan Allah 24434 tak jaga. Faham tak? Itu sebab perintah Allah buat. Nabi keluar. Nabi tahu ni tentera kafir Quraisy dah standby nak bunuh Nabi. Tapi Nabi doa, keluar. Mudah-mudahan Allah lindungi. Keluar tentera kafir Quraisy. Ada yang lelap, ada yang memandang tapi tidak melihat. Tak nampak Nabi keluar. Kemudian Nabi siap ambil pasir letak kat kepala tentera kafir Quraisy. Tak sedar. Sambil Nabi baca, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa asyainahum lahum. Ingat tak ayat tu? Surah apa? Yasin. Ada ustaz KKL tu kata, baca ayat tu kalau nak elak speed trap. Kan? Masuk aja kat jalan raya macam besar tu, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Kena juga saman. Macam mana ustaz? Sebab polis dengan JPJ sebelum pasang kamera tu, dia dah baca dulu. Jadi dia nampak kita, kita tak nampak dia. Kan? Tak apalah, yakin lah. Tu dia. Cerita sekarang ni, perubahan hidup kita. Berubah. Sumbangan kita. Kan, kepada tabung-tabung ni, tabung masjid, sumbanglah banyak-banyak. Sahlah kedokut-kedokut. Kalau boleh jadi orang yang awal. Berubah kita. Dalam ibadah kita tak ada lagi ikut-ikut, tapi kita belajar. Lepas tu kalau nampak orang buat baik, jangan kita sindir dia. Orang tu tiba-tiba datang masjid. Katalah malam ni first time datang masjid dengan ceramah. Wah, biasa tak datang, malam ni kau datang pula. Janganlah cakap macam tu. Ini rumah Allah, siapa-siapa pun boleh datang. Jadi kita galakkan, seronok tengok kau datang. Lain kali datang lagi tau, janganlah malam ni aja. Cakap elok-elok. InsyaAllah, bukan apa seronok bila tengok sahabat-sahabat datang ke masjid. Bertambah jemaah kita. InsyaAllah, insyaAllah. Seronok, dia tak sangka pula orang meraihkan dia datang. Orang buat baik ni, tu sebab buat baik jangan tangguh. Nampak tabung, nak bagi-bagi. Nampak orang, nak tolong-tolong. Dengar, betul pernah tak? Kita dengar ada pakcik tu sakit dekat kampung kita. Dengar dia sakit tenat dah, oh ya ke? Tengoklah, ingat petang ni nak pergi tengok. Kita dah cakap dah petang ni nak pergi tengok. Sampai petang isi kita tanya, bang jadi tak pergi tengok? Nantilah besok lah. Dalam kita kata besok, malam tu meninggal. Apa yang kita? Baru nak pergi tengok. Sedangkan kita ada peluang tengok petang tadi, kita tak tengok. Itu kita tak sempat tengok sebab dia meninggal. Bayangkan kalau kita meninggal. Kita tahu tak kita mati bila? Tahu tak mati bila? Tahu tak? Tak tahu. Lain lah kalau dekat whiteboard kat luar tu ada pengumuman senarai kematian minggu ini. Senarai kematian minggu ini akan diupdate selepas Zuhur. Setiap kali lepas Zuhur semua berkerumun. Ada tak? Oh, nama kau tak ada. Tak ada. Jom balik. Tak ada. Kalau macam tu senang kan? Tengok, wih nama kau ada, mana? Atas sekali, bila? Besok. Langsung menangis masuk dalam, jumpa imam. Tolonglah imam. Kenapa? Nama saya besok mati ni imam. Apa pula? Standby lah. Masalahnya imam nak minta tangguh seminggu jadilah. Kenapa? Anak saya nak kenduri minggu ni. Ayolah, aku cubalah tapi tak janji. Oh imam pula. Ya Allah. Dia ni nak minta tangguh seminggu, ya Allah. Sebab anak-anak kenduri, ya Allah. Kau makbulkanlah doanya, ya Allah. Walhamdulillah bil alamin. Kau pergi tengok nama kau.
Dia tinjau, nama dia padam. Yang nombor 2 pula naik nombor 1. Celaka betul. Dah aku pula mati dulu ni, dia kata. Kan? Tu sebabnya kalau orang buat baik, bagi galakan. Orang tu nak pergi umrah, biarlah dia pergi. Alhamdulillah seronok kawan-kawan nak pergi umrah. Aku pun ingat nak pergi nanti. Kau kalau pergi jangan lupa doakan aku tau. Macam tu lah cakap. Kau nak pergi umrah, kau siap lah. Kenapa? Ramai dah orang. Kau dah lah tak pergi masjid, sembahyang pun aku tengok tak cukup. Jangan-jangan tak nampak Kaabah ni. Ya apa pula besar Kaabah tu takkan tak nampak? Ramai yang tak nampak tau. Dia dah biru muka dah. Sampai dekat KLIA kan, fikir, janganlah tak nampak Kaabah, janganlah tak nampak Kaabah. Dalam kapal terbang pun tak dapat tidur ni. Ya Allah, macam manalah keadaannya nanti. Turun-turun sampai hotel, dia tinggal beg, terus pakai baju, pergi terus. Pergi masjid nak solat. Balik menangis. Mutawi tanya, kenapa? Ustaz, banyak dosa saya Ustaz. Kenapa? Saya tak nampak Kaabah Ustaz. Pakcik, memang tak nampak. Ini Madinah. Mana datangnya Kaabah kat Madinah, kat Mekah besok tengoklah. Orang tak ada ilmu, dah ditakut-takut, sudahnya dia masuk Masjid Nabawi cari Kaabah, mana nak jumpa? Nah, kan? Jadi siapa-siapa yang nak pergi dengan saya tu macam pengumuman tadi, insya-Allah. Syarikat HB Travel dengan KRS Travel. Dua-dua tu dua anak syarikat lah. Kalau nak datang, nak join boleh, bagi nama boleh, tak ada masalah. Nak pergi, tak kisah, pergilah dengan syarikat lain pun tak apa. Saya bukan promote tapi lebih kurang. Kan? Sebab kita memang catat. Company saya tu insya-Allah kita catat flight Airbus 380 sepanjang musim umrah ni. Jangan risau. Tak ada dia sampai kat KLIA tak ada flight. Langsung tawah kat KLIA kena tipu. Insya-Allah tak ada. Tengoklah package mana nak pergi. Insya-Allah. Jadi rasanya cukup cakap tu, sebab saya nampak tu saya faham. Cara-cara suruh berhenti tu saya faham. Dia kalau dah lain macam, duduk kejap-kejap tengok jam tu saya faham. InsyaAllah. Dalam ceramah ada yang tidur tak? Alhamdulillah. Saya tak marah pun kalau ada yang tidur, sebab memang dah itu kelebihan orang mendengar ceramah. Kan, tidurlah. InsyaAllah. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pihak penganjur di atas kesempatan saya pada hari ini. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Saya tak sangka hari ini saya sampai ke Kimanis. Jadi saya harapkan jangan lupa hashtag ingat yang baik-baik, fikir baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah balas yang baik-baik. Itu je. Buat perubahan pada hidup kita. Kalau sebelum ni kita sedekah RM1, sedekah jadi RM10. Kalau sebelum ni 10, sedekah RM50. Kalau dulu kita selalu tinggal semayang, hari ni tak tinggal semayang dah. Kalau dulu dah semayang dah, tapi semayang seorang-seorang, semayang jemaah. Setiap waktu jaga. Ingat tak Haji Azmil Mustafa, arwah Allah yarham Azmil Mustafa, Ali Setan. Semasa hayat dia telah berjaya buat sembahyang jemaah 40 waktu berturut-turut tanpa putus. Allah janjikan syurga untuk orang yang boleh sembahyang jemaah 40 waktu berturut-turut. Kita susah nak buat tu, cubalah buat. Tiba-tiba tertinggal subuh, kosong balik. Kan? Jemaah 40 waktu berturut-turut. Cuba. Kan? Ingat baik-baik, fikir baik-baik. Kan? Buat yang baik-baik, mudah-mudahan Allah balas yang baik-baik. Jangan cita-cita nak jadi kaya. Jadi kaya, ada orang lagi kaya daripada kita. Niat jadi yang baik sebab tak ada sempadan nak buat baik. Buatlah baik. Tanda-tanda orang yang baik datang disambut, balik diiring, tak ada ditanya-tanya, bila ada disebut-sebut. Cuba tengok siapa yang datangnya disambut hari ni. Maknanya baik dia. Siapa ni? Datang ni disambut, baik betul. Balik diiring sampai kereta, baik betul. Kan? Saya tak cakap saya, contoh. Kan? Buatlah kebaikan banyak-banyak. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan walaupun sedikit, sama-sama kita sebelum tu, satu lagi sebelum saya terlupa. Kita dalam kampung baik-baik rapatkan saf, taut silaturahim. Jangan gaduh-gaduh. Pilihan raya dah sudah, keputusan dah ada, cukup.
macam biasa, tautkan hubungan kita. Ikut Nabi. Nabi ajar apa? Nabi sayang isteri-isteri Nabi, kita sayang isteri-isteri kita. Satu. Yalah, maksudnya ramai lelaki, ramailah isterinya. Janganlah marah. Orang perempuan sayang suami sebab Nabi sayang pasangan. Kedua, Nabi sayang keluarga Nabi, kita sayang keluarga kita. Ketiga, Nabi sayang sahabat-sahabat Nabi, kita sayang sahabat-sahabat kita, termasuk jemaah yang ada. Keempat, Nabi sayang umat Islam yang berpegang kepada syariat Islam, maka kita kena sayang. Selagi mana pegang syariat Islam, kena sayang. Nabi tak ajar jangan baik dengan dia sebab dia geng ketua kampung lama. Nabi tak ajar. Jangan baik dengan dia sebab dia bukan sama haluan dengan kita. Nabi tak ajar. Jangan rapat dengan dia sebab dia parti lain, kita parti lain. Nabi tak ajar. Cukup-cukuplah. Jangan lagi timbulkan permasalahan sesama kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh pada tali Allah, bersatulah. Jangan berfirqah-firqah, jangan berpecah-pecah. Baik antara satu dengan yang lain. Itu pesan saya. Ingat, dalam satu hadis Nabi sebut, tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat, iaitu dosa menderhaka pada kedua ibu bapa dan dosa memutuskan silaturahim. Jaga elok-elok. Jadi dengan demikian, saya minta maaf, segala yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, mana yang kurang itu berpunca kelemahan saya sebagai manusia biasa, dan hakikatnya semuanya dari Allah. Maka dengan demikian, pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan ni, ini.